Saya baru saja kehilangan kawan sekerja yang meninggal dunia ketika berjoging atau ketika bersukan. Ia boleh berlaku kepada anda, kepada keluarga anda, kepada kawan anda atau kepada sesiapa saja yang anda kenal. Dan ia hampir-hampir berlaku kepada saya. Jadi, kenapa berlaku serangan jantung ketika berlari ataupun ketika bersukan? Jom kita kupas video ini. Stay tune. Assalamualaikum, kembali anda ke YouTube channel saya, YouTube channel Al-Rumi. Kepada anda yang baru saja menonton video saya, yang menonton channel saya, punya video ni mengisahkan tentang gaya hidup sihat, tentang dunia rani yang saya sangat minat, review-review kasut on point, dan yang paling penting tagline saya ingin menyebarkan kebaikan. Jadi kalau anda tonton video-video saya sebelum ini, saya ada share bagaimana kisah sebenar ketika saya sendiri terkena serangan jantung ketika berlari. Double heart attack, dua serangan jantung, dan saya terselamat dan saya survive ketika prepare untuk Tokyo Marathon. Dan kemudian saya share lagi beberapa video-video awareness, video-video kesedaran tentang keadaan jantung dan reflect kepada mereka-mereka yang mengamalkan gaya hidup sihat tetapi kena serangan jantung seperti saya dan mungkin ramai di luar sana. Jadi video hari ini, tujuan saya seperti biasa, saya nak create awareness dan menyebarkan info-info yang mungkin berguna kepada anda dan ia telah berlaku kepada saya, kepada kawan dekat saya dan mungkin kepada kawan-kawan anda tentang pentingnya menjaga jantung masing-masing dan dalam masa sama untuk beriadah, untuk bersukan, berlari, mengamalkan gaya hidup sihat, aktiviti sihat yang anda minat, especially kepada pemula-pemula, beginner-beginner dan sesiapa saja yang ingin memulakan kembali aktiviti larian mereka. Jadi link-link tu semua dekat bawah ni, anda boleh tengok. Okey, jadi sebelum saya ulas lebih lanjut tentang tajuk hari ini, kenapa orang yang bersenam boleh kena serangan jantung, saya ucap terima kasih kepada anda yang telah subscribe. Yang belum subscribe. Okey, terima kasih. Sebagaimana video saya yang sebelum ini, saya nyatakan bahawa ketika saya kena serangan jantung, saya tak tahu pun jantung saya dah bermasalah. Jadi jantung bermasalah yang saya hadapi itu bukan setahun dua, dia dah develop lebih 5, 8 tahun, 10 tahun yang dulu. Dan ia mungkin berlaku kepada anda. Ramai di kalangan kita tak tahu ada masalah jantung sehingga ia berlaku pada diri saya dan berlaku kepada anda. Okay, jadi macam mana tanda-tanda awal kalau anda nak tahu yang anda tu dah ada masalah jantung. Ini saya share secara perubatan dan pengalaman dan kejadian sebenar yang berlaku pada saya. Ada 4 tanda-tanda awal anda ada masalah jantung. Macam kes saya, even setiap tahun saya buat health screening, pemeriksaan kesihatan, result yang keluar semua flying colours, tak ada masalah. ECG memang susah lah nak detect. Kemudian kalau tengok kolesterol pun masa tu tak dapat detect sangat. Kemudian yang paling menyeramkan, saya buat stress test every year, lepas, tak ada masalah. Hari yang saya dah kena heart attack tu pun saya buat stress test pun lepas. Okey, itu yang bahayanya untuk orang-orang yang dah bersenam. Yang pertamanya, kalau anda tengah duduk saja-saja tengah duduk tiba-tiba anda telinga berdesing. Tiba-tiba satu. Tu tanda-tanda. Duanya, anda pernah tak tengah-tengah duduk atau sebagainya, tengah bawa kereta atau tanpa semena-mena dia padam 1-2 saat. Gelap 1-2 saat. Ketiganya resting heart rate. Resting heart rate ni dia punya indication dia punya limit dia yang tahap kesihatan dia adalah 80. Tapi kalau anda konsisten dekat 70 je, maknanya dah ada masalah jantung. Pagi-pagi anda bangun, anda tengok resting heart rate anda sentiasa 70, memang ada masalah jantung. Dan yang keempatnya, tanda-tanda orang ada masalah jantung ni, badan cepat letih. Dia buat kerja walaupun tak berat mana pun, dia cepat letih. Jadi kalau anda ada 4 tanda-tanda ni, anda dah ada masalah jantung yang mungkin anda pun tak perasan, yang mungkin anda buat medical check up pun tak perasan. Okay, jadi kejadian yang menimpa sahabat saya tu, dia jatuh. Dan diceritakan ketika dia jatuh tu, dia masih lagi bernyawa lah. Okay, untuk pengetahuan anda, orang yang kena heart attack atau kena cardiac arrest, window dia lebih kurang 3 minit.
Bermakna dalam 3 minit anda perlu selamatkan dia dengan CPR dan bantuan-bantuan perubatan yang sewajarnya. Maknanya bila kena, dia bukan terus meninggal. Dia ada peluang untuk diselamatkan dalam masa 3 minit. Macam mana nak tahu anda dah kena serangan jantung? Macam kes saya, paling seram. Kalau anda tonton video sebelum ini, saya rasa saya sihat. Sebab bila saya kena first heart attack, saya ingat saya kena asma. Saya tak tahu tu sakit jantung. Okey, jadi bila kena yang kedua tu pun saya tak tahu saya boleh kerja lagi. Saya ingat asma. Jadi tapi bila dah berlaku yang baru ni, yang saya kena angiogram kedua, so orang macam saya dah experience, dah tahu tu jantung dia chest pain kat sini, sakit ada yang mencocok kat belah, biasanya kat belah kiri lah. Ada orang ingat mungkin stress muscle. Tapi kalau orang macam saya dah pernah kena, saya tahu dia kalau pencocok kat sini, itu tanda serangan jantung. Yang keduanya, anda mengalami keadaan yang sangat susah nak bernapas. Macam asma. Tapi asma dia ada wheezing, dia ada bunyi tapi yang jantung dia tak ada wheezing. Okey? Yes, susah nak bernapas. Malam tu yang saya terpaksa tidur duduk. Sebab tidur baring memang susah. Susah, dia dah block. Yang saya katakan tadi, tanda-tanda dia kalau macam tu mungkin 1-2 saat, tapi yang kes saya kena dalam, dia lama sikit. Dalam double 3-4 saat. Jadi bezanya saya tak menjadi lebih teruk sebab saya berjaya peluk tiang dekat tasik Ujana tu. Sebab kalau saya jatuh, maknanya saya punya graviti pun dah tak stabil. Kalau anda duduk lagi, dia selamat lagi dan jantung anda boleh bernapas. So bila tak stabil, oksigen tak dapat circulate, itu susah nak diselamatkan sebab saya dah terjatuh berseorangan. Dan yang keempatnya, anda ada perasaan anxiety. Anxiety ni perasaan yang cemas, dan dia akan cepat berpeluh. Dan yang terakhirnya, ada perasaan loya-loya dan mungkin dia muntah. Saya jelaskan lebih terperinci sikit kali ini, apakah perbezaan antara serangan jantung dengan cardiac arrest. Ia dua keadaan yang berbeza tetapi saling berkait sebab ia melibatkan apa? Yes, jantung. Okey. Heart attack ni, serangan jantung ni, dia disebabkan tak lain tak bukan jantung anda tersumbat. Apabila jantung anda tersumbat, darah tu mengalir tak cantik macam enjin lah. Bila pipe getah hose tu tersumbat, enjin tu kena pump lebih. Dia mengalir tak lancar, dia akan berlaku contract. Contract ni macam tegang lah, macam orang bersalin dengan contraction. Apabila dia contraction, kawasan yang terkesan tu dia akan rosak dan dia akan mati. Yang tu yang menyebabkan keadaan lagi teruk tu. Okey. Dan biasa serangan jantung ni, biasa orang tu masih lagi sedar. Beza dengan cardiac arrest ni, jantung anda totally stop. Totally stop. Yang tadi dia masih jalan lagi disebabkan apa? Elektrik yang sampai tu dia haywire. Macam short circuit lah, menyebabkan oksigen tak dapat pergi ke otak, padam. Dan antara sebabnya adalah jantung anda pump dengan terlalu laju. Anda berlaku serangan jantung, ia juga boleh leads kepada cardiac arrest. Jadi ada 5 kategori, 5 golongan yang sangat berisiko tinggi ada masalah jantung. Yang pertamanya, mereka yang mengamalkan sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle ni memang jenis yang tak nak bersenam. Jenis tak nak bersenam. Ada, saya dah jumpa orang dah. Dia kata dia tak nak bersenam, takut berpeluh. Jadi macam-macam perangai lah. Jadi itu terpulang masing-masing lah. Jadi mereka yang tak bersenam ni sangat berisiko tinggi untuk ada masalah jantung. Yang keduanya, mereka yang tinggi kolesterol. Okey, tinggi kolesterol ni jangan salah sangka. Kolesterol tinggi ni bukan orang yang badan gemuk saja, badan besar saja. Orang yang kurus pun tinggi kolesterol. Ini kolesterol ni disebabkan lifestyle. Lifestyle tak lain tak bukan pemakanan. Anda suka makan yang banyak, suka makan makanan yang berminyak, makan makanan yang tinggi, lemak dan sebagainya, dia akan menuju kepada masalah jantung. Yang ketiganya barulah obesity. Jadi orang yang obesity ni pun lagi senang kena masalah jantung kerana kurus belum tentu sihat. Saya sering sebutkan, kurus belum tentu sihat, gemuk confirm tak sihat. Gemuk ni ada macam-macam masalah. Salah satunya jantung. Yang paling berisiko tinggi adalah mereka-mereka yang merokok. Dulu saya memang heavy smoker, anda pun tahu, saya dah stop lebih 10 tahun. Jadi siapa-siapa yang masih merokok kat luar tu, selain anda golongan orang kaya sebab rokok dah mahal, anda juga golongan yang sangat berisiko dengan masalah jantung. Kemudian yang kelimanya, mereka yang terlalu banyak tekanan. Tekanan tu boleh menyebabkan masalah jantung. Memang tekanan tu saya dah cerita, ada video khas tentang stress management. Anda boleh tonton. Hari-hari kena tekanan, stres dan sebagainya memang akan berpunca kepada masalah jantung. Tambahan satu lagi faktor yang masalah keturunan lah. Memang keturunan dia sebelum dia, ayah dia, atuk dia memang ada masalah jantung dan dia sangat berpotensi tinggi untuk ada masalah jantung walaupun dia mengamalkan gaya hidup sihat. Sekarang akhirnya saya nak jelaskan kat sini lah. Mereka yang tonton sampai sini akan tahu kenapa orang yang bersenam kena masalah jantung. Ada 4
sebab utama. Yang pertamanya memang dah ada blok. Macam kes saya, sebiji macam kes saya. Sebelum ni dah ada blok. Kerana sebelum ni saya sangat gemuk, saya obesity, saya food lover, saya ada hypertension, saya ada asma, saya hisap rokok, macam-macam lah saya ni kan. Lifestyle dulu menyebabkan saya dah ada blok dah sebelum saya berlari lagi. Jadi mereka-mereka yang berlari ni, sebab tu kena buat pemeriksaan kesihatan sebelum anda mulakan jenis. Saya dah pesan banyak kali dalam video-video saya sebelum ini, ia berpotensi besar untuk ada serangan jantung sebelum anda mula mencebur diri dalam dunia larian. Kemudian apabila anda nak berlari, mereka-mereka yang nak berlari ni, anda kena ikut betul-betul step dia. Kena warm up, kena stretching, dan jangan terus bantai berlari saja. Kena heart rate tu kena naik gradually. Jangan bagi jantung anda terkejut, especially yang bukan atlet ni, yang beginner ramai kat luar sana seperti saya, seperti anda semua ni. Apa saja anda buat jangan mendadak, sentiasa moderate, jangan nak beria-ia nak wakil Malaysia ke apa. Kemudian yang ketiganya, mereka yang bersenam secara rigorous, secara agresif. Secaranya dia buat high intensity saja, dia buat yang ganas-ganas, tak nak buat yang santai-santai ni, tak nak buat. Kalau sentiasa nak buat speed hari-hari, itu sangat berbahaya. Ingat, saya dah cerita dalam video saya sebelum ni, apa dia akibat sebab kalau anda berlari zon 5, berlari laju hari-hari, jantung anda skar, lama-lama dia blok. Jadi sukan tu sebenarnya menyihatkan, menjadi lebih memudaratkan. Dan yang keempat, yang ramai tak perasan, adalah stress level. Stress level sebelum anda nak bersenam. Sebab tu saya sering galakkan bersenam ketika pagi. Anda fresh bangun tidur, belum ada stres. Kalau anda stres petang, anda balik kerja, anda dah penat, stres hari tu, petang anda nak bersenam lagi. Jadi stres yang sebelum tu, aktiviti ni sihat nak buat ni, tapi anda dah ada stres, anda bawa stres tu kepada aktiviti, sebab senaman tu pun dah ada stres, tambah lagi stres. Jadi stres tu yang menyebabkan anda kena serangan jantung ketika bersenam. Jadi anda tahu siapa yang berisiko untuk kena serangan jantung ketika bersenam. Jadi bagaimana cara kita nak mengelakkannya? Okey, ada 5 cara yang anda patut ikut dan saya sendiri ikut. Yang pertamanya, apa saja anda bersenam secara konsisten. Janganlah sebulan sekali, seminggu sekali. Seelok-eloknya saya katakan apa dia? Konsisten tu apa? Seminggu minimum 3 kali. Dan orang yang sekejap ni yang bahaya. Yang keduanya, elakkan sukan yang tak sesuai. Dulu sukan yang saya minat sekali selain bola sepak adalah badminton. Sebab saya seorang player badminton di zaman dekat universiti dulu. Ada setengah sukan tu dia pasal-pasal kesesuaian mengikut umur. Contohnya badminton. Saya cakap terus terang kalau anda setakat yang amatur, yang biasa-biasa ni seperti saya ni kan, dia dah masuk 40-an dah tak sesuai dah badminton. Bola sepak, mungkin rugby, sukan-sukan yang melibatkan kontak, sukan-sukan yang melibatkan movement yang agility yang tinggi dah tak sesuai. Sukan yang mungkin sesuai seperti basikal, swimming, berjogging, sukan tu masih lagi relevan walaupun umur dah meningkat. Tapi mungkin boleh ada juga orang yang umur 40-an main badminton dan sebagainya. Sebab tu tak semua orang boleh. Bola sepak umur dah 40-an tak okey. Apabila anda berlari, sentiasa aware kemampuan diri, iaitu anda kena tengok pace yang sesuai, distance yang sesuai. Anda tengok orang lagi pace 3, anda pun nak lagi pace 3, padahal body anda belum ready pun. Okey, distance ni paling bahaya lah. Setengah-setengah pernah jadi trending semua nak lagi 50 kilo, semua nak lagi 100 kilo, 30 kilo pun jangan berlari, nak terus jam kat sana. Jadi apa dia? Ukur baju badan sendiri, jangan ikut orang. Kena always listen to your body. Body anda tak menipu. Dia dah sakit, dia tak boleh, dia akan bagi signal. Sama ada kita betul-betul ikut tak ikut, kita listen tak listen body kita tu. Yang nombor 4 ni saya belum pandai lagi, saya akan buat insyaAllah. Kena belajar CPR. Okey, belajar CPR. Mungkin dia berlaku kat kawan sebelah anda, keluarga anda, paling bahaya anda tak tahu CPR. Belajar CPR. Yang ketiganya yang saya tengah buat sekarang ni, saya dah mengabaikannya beberapa tahun lepas, training, maximum aerobic training, marathon training, berlari dengan low heart rate. Saya dah share 2 video saya sebelum ini. Update terbaru hari ini, saya start awal September. Saya punya zone heart rate lebih kurang 126. Untuk maaf, saya tolak lagi 10 sebab saya ada masalah jantung. Pace 10.5. Hari ini anda tengok Instagram saya pun share kat YouTube community saya. Dengan heart rate yang sama, non-stop 5 km, saya dah lari pace 7.59, lebih kurang 38 minit ke 39 minit dengan heart rate yang cantik sekali. Dalam masa 2 bulan lebih 3 bulan. Okey, kalau saya terus konsisten, istiqamah, insya-Allah next month kita upgrade pace 6 pula. Tapi macam Jok ni kita cerita video lepas ni lah. Video yang lebih baik lagi konten dia, dan saya nak nasihat mereka lari dengan heart rate yang rendah, selamat untuk jantung, efisien, tak banyak pakai tenaga, elak injury, dan yang penting jantung anda terpelihara dan anda boleh enjoy aktiviti sukan anda. Okey, hingga di sini saja konten pada hari ini. Saya harap ia bermanfaat pada kita. Kita tak nak perkara yang berlaku pada saya, kepada arwah kawan saya, arwah kawan anda, family anda
berlaku kepada mereka yang masih hidup. Anda suka video ini, tekan butang like, tinggalkan komen tentang pengalaman anda atau kawan anda yang mengalami masalah sama dengan kawan saya dan saya. Ini paling penting, subscribe. Yes sir. Sebarkan kebaikan, stay healthy, keep fit and keep running. Assalamualaikum. Nak pergi mana? Adik sayang daddy ke sayang mami? Sayang daddy ke sayang mami? Tak nak cakap? Sayang daddy mami? Ayah. Sayang daddy. Dia cakap ada sayang daddy tu. Sayang daddy, bye-bye.